Hasan. Oke, seterusnya Denny Manarus. Ini daripada Matunggung, betul? Hah? Lacung lah Matunggung. Kenapa Matunggung dia bilang lacung? Aduh, Matunggung lah. Jalan kuda. Seterusnya dipersilakan Dayang Lili M. Hanya dari sepanjang dekat. Seterusnya dijemput Emmanuel Jen. Kampung apa? Jalan mana nih? Mempakat. Yang seterusnya dijemput Errol Crespo Felix. Yang seterusnya Federico Severo. Jaring terbanyak Orang mana? Tadi terbanyak. Oke, seterusnya dipersilakan Josia Chunpo. Seterusnya dijemput Lawrence Chan Yok Foy. Dipersilakan penerima seterusnya M. Hasrul Nizar bin Samsudin. Penjarang terbaik MK. Jadi jauh daripada di Pekan. Baiklah, penerima seterusnya Muhammad Airil Akimi. Ya, kalau mana? Di mana? Penerima seterusnya Muhammad Heri bin Awam Junaidi. Gimana? Jawab. Jawab. Gimana sih jawab? Seterusnya Muhammad Nur Izan bin Maradin. Penerima seterusnya Muhammad Nur Syafiq Zekri bin Rafi. Sampai kada. Seterusnya Muhammad Fikri Akmal bin Rahman. Seterusnya Muhammad Hafiz Shah bin Kamil. Okey, Muhammad Afjan Wafi bin Ahmad. Seterusnya okey, baiklah. Seterusnya Muhammad Nur Aiman bin Waidi. Ramai peminat ya. Okey, seterusnya Muhammad Sarian
Nahimia Sebelum saya lupa, kalau ada yang salah ijaan apa, masih balik ke polisi ya. Jadi, ditinggalkan polisi. Kalau pada bahwa sini. Oke, seterusnya dipersilakan Arwijo Joy. Sampai aku. Orang ini, kota baru. Seterusnya dipersilakan Samuel Gilda Santa. Kalau ada satu kampung namanya Menunggang, cari dia. Menunggang. Di Malaysia hanya ada satu tempat namanya di Menunggang. Di tempat saya lah. Ya. Dan penerima terakhir untuk program ini Suzanne Chua bin Muhammad Saifuddin Chua. Kembali diteruskan dengan penerimaan sijil, penyampaian sijil untuk program asas penyelenggaraan elektrik. Dipersilakan penerima pertama Afendi Amli. Mana ini? Terlupit. Ini orang terlupit. Seterusnya dipersilakan Beta Carrie Pius. Maxim. Ini ya. Coba nong panggil apa di Twitter? Bateri. Seterusnya dipersilakan Borjuna yang Angka apa ini? dipersilakan penerima seterusnya Daniel bin Doni. Nanti jangan kamu cari Daniel, cari Dan. Silakan penerima seterusnya Irusinin bin Jadi persilakan penerima seterusnya Pak Suraihan bin Sofyan. Bina. Oke, seterusnya dipersilakan Jeremy. Bina dia. Ada yang sama namanya, beradik kan? Oh, dia ada bakat jadi WB ya? Oke, seterusnya dipersilakan Lionel Ellen Molusi. Penerima seterusnya Meroni bin Seterusnya dipersilakan Muhammad Aiman Sazrin. Oke, seterusnya dipersilakan Muhammad Sairul bin Abdullah. Seterusnya dipersilakan Muhammad Ilham Shah bin Saleh.
seterusnya Muhammad Nasrul bin Mundi. Nah, Nas. Seterusnya dipersilakan Najmuddin. Ini abang belum kosan kan? Iya. Seterusnya dipersilakan Nicolita N. Mary Rosidi. Seterusnya dipersilakan Vanes Sandai Jeffy. Disiplin. Dipersilakan penerima seterusnya Valderio Laura. Dan penerima terakhir untuk program asas penyelenggaraan elektrik dipersilakan Walter Maraba. Tidak lama lagi tukar dari Bakti diteruskan dengan penyampaian sijil asas penyelenggaraan otomotif. Dipersilakan penerima yang pertama Abdul Nazri. Seterusnya dipersilakan Eric Lee Zen Jukili. Seterusnya Aaron atau Wilton Jari. Seterusnya dipersilakan Devon Mustaqi. Seterusnya dipersilakan Brian Nixon Nelson. Ya, mana apa nih? Seterusnya dipersilakan Dixon bin Sampau. Ada Dixon. Ya dah. Seterusnya Hairizam. Ini macam dari bengkel tu deh. Emang dari bengkel. Ini ya. Kemana? Orang datang pasir ya. Mantap lah Cip. Seterusnya dipersilakan Hasib bin Aspar. Mana itu begini? Jangan marah Cik. Lihat. Jangan marah. Jangan marah Cik. Seterusnya dipersilakan Lina Telson Rudini. Syuting harapan nih, syuting paling kuat. Paling capek. Orang ini berkalah. Seterusnya dipersilakan MD Asrizan Shah bin Isnin Shah. Jangan marah. Pascal. Lap-lap.
Pusoy. Dipersilakan Muhammad Ghazali bin Rosli. Ada kali. Mantap lah Jeli. Semangat kita. Seterusnya dipersilakan Muhammad Azli bin Seterusnya dipersilakan Muhammad Daniel Hasimi bin Federis Buandi alias Muhammad Fauzi Buandi. Abang Daniel. Macam tadi itu bensin tu ada. Seterusnya dipersilakan Muhammad Kamirul Nizam bin Fauzi. Kiper terbaik. Ya, kiper. Seterusnya dipersilakan Muhammad Syafiq Sapuan bin Madlan. Oh, ini bukan adik-beradik Ustaz tadi. Iya, dia lah ni. Memang kijang kau gini. Dia pemain badminton teman. Ah, salah. Dia Muhammad MOHN ID kan, MOHD kan. Ini terpaksa dikembalikan. Tidak apa, ada juga abang dia di sini. Ada Bang Adi. Adi ni tadi, ini abang. Ini yang abang. Ini abang. Oke, seterusnya dijemput Muhammad Samsuri bin Juhumian. Kemana kau disusul? Aku dari Renau. Aku pun dari Renau. Oke. Nanti dia akan buka bengkel Uncle Chef. Uncle Chef. Seterusnya dipersilakan Muhammad Arfa bin Binami. Seterusnya dipersilakan Muhammad Rasul bin Abdullah. Jangan suruh dia nyanyi. Dipersilakan Nadir Fikri bin Pemancing terbaik. Jarang kumpau. Seterusnya dipersilakan Onil Deni. Oke, dijemput Sazlin bin Saudi. Tukang gunting kita. Salon. Aku penting kan? Damai. Semua itu. Aduh. Tadi ya. Seterusnya dijemput Said Ahmad Arsyad bin Nagor. Ya. Apa boleh terus? Maggie. Yai. Dipersilakan penerima seterusnya Taminsan bin Jonoton. Dan penerima terakhir Viklos Niron Boyden Berry Renner. Saya
Lanjut bahasa Indonesia. Oke, dengan berakhirnya ada acara penyampaian sijil tadi, dipersilakan Tuan Haji untuk menuju tempat. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua penerima, didoakan agar semuanya meneruskan kerja masing-masing di luar sana dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di kolej ini. Sekali lagi syabas dan tahniah. Okay, seterusnya majlis pegawai saya yang menjalankan kursus ini adalah anugerah Kerajaan Persekutuan kepada Kolej Teknologi Yayasan Sabah sebanyak 1.1 juta, bukan 100.000, 1.1 juta diperuntukkan untuk melatih 150 orang sahaja belia untuk kursus jangka pendek dan ICU, unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri serta unit perancang ekonomi negeri BEN Sabah memilih KDWS untuk mengendalikan kursus ini. Anda adalah kumpulan yang sangat bertuah. Di luar sana ramai lagi yang mau ikut, tapi kami tolak. Tempat tidak cukup. Sepatutnya 150 orang sekaligus. Kami buat 2 fasa. InsyaAllah minggu hadapan 17 hari bulan 75 orang lagi akan melaku diri untuk mengikuti kursus yang sama, dan mereka menjadi batch yang kedua. Inilah kelebihan di negara kita. Kita diberi ilmu dalam bidang kemahiran. Kemarin saya berada di Kota Belud. Kolej kita diberi kepercayaan untuk mengendalikan kursus jangka pendek ekon kereta. Kota 70 lebih orang memohon. Pembantu Menteri Belia dan Sukan YB Datuk Fairuz Rendang datang menyampaikan sijil, dan saya mencadangkan supaya kursus itu diteruskan untuk fasa selanjutnya. Sebab ramai yang kecewa dia dapat ikut. Jadi anak-anak sekalian, dengarlah nasihat ayah anda, karena masa untuk kita bersama tidak lama sebenarnya. Mungkin selepas ini kamu tidak berpeluang mendengar ucapan saya, walau saya masih mau memberi ilmu kepada anda. Selama 2 bulan kamu di sini, saya memohon ampun dan maaf. Tidak banyak masa untuk saya bersama dengan anda semua, tetapi saya yakin pensyarah-pensyarah, pembimbing-pembimbing telah pun membimbing kamu dengan sebaik-baiknya. Kamu bermula daripada zero sebahagian besarnya. Kalaupun tidak jadi hero, tetapi setidak-tidaknya sedang berusaha untuk menjadi hero. Baru-baru ini saya ambil contoh alumni kolej kita. Minggu lepas, bukan minggu lepas, awal minggu ini, saya mengunjungi satu workshop ataupun satu bengkel kereta di Inanam, Kota Kinabalu. Saya mendapat message daripada seorang guru, kawan saya, sama-sama buat diploma pendidikan di IPG Gaya tahun 92. Dia kata, Haji, bagus Haji Lawat ini alumni college ini. Dia buka bengkel kereta di sini. Dia menerima kereta mewah. Kawan saya itu Mercedes kereta. Saya mengambil masa lebih kurang 2 minggu juga, walau dekat baru saya sempat pergi. Dan memang apabila saya pergi, 80% kereta yang ada di situ kereta mewah. Sebuah pun tiada kereta Malaysia. Saya bukan mau hina kereta Malaysia, tidak ada kereta Malaysia, termasuk X70, X250 tidak ada. Mercedes, termasuk Audi, Belfire. Yang paling rendah harga saya rasa Fortuner, Hilux pun tidak. Dan dia mampu untuk membuat kereta secara elektronik, computerized.
siapa namanya itu? Amin Franco Chong daripada Kuda. Dia adalah alumni college ini 2011. Selepas di sini dia sambung lagi pengajian di Kuala Lumpur, kemudian dia bekerja selama beberapa tahun sebelum dia membuka bengkel di Nanang. 2 orang daripada technician di college di situ adalah alumni college kita juga. Dia ambil. Minggu lalu saya berpeluang untuk melihat kejayaan seorang alumni yang membuka restoran dengan jenama nasi manuk di Sandakan. Saya puji dia bijak, kerana manuk ini adalah istilah yang dikuasai atau difahami oleh majoriti penduduk Sabah daripada pelbagai etnik. Orang Brunei orang Bajau kata manuk, orang Bisaya kata manuk, orang dusun kata manuk, orang sungai pun kata manuk. Kalau nasi ayam biasalah, di mana-mana ada nasi ayam. Kemudian orang luar akan mau tahu apa ini nasi manuk. Rupanya nasi ayam. Nampak? Nih jalan. Dia tidak banyak tidur, tapi dia banyak berfikir. Lepas berfikir dia bertindak. Dia bangga untuk memberitahu saya, Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menjadi Perdana Menteri, sarapan pagi di restorannya dia menerima tempahan bernilai ringgit Malaysia 8,000 ringgit untuk sarapan pagi. Maklumlah sepi yang datang, bukan cincai, jam terus kawasan tu. Ramai kan pengikut-pengikut. Orang bukan politik kata kuncu-kuncu, ramai ikut. Nampak tu? Dan seorang selebriti, boleh katakan selebriti, penceramah terkenal, siapa namanya, Syamsul Debat. Kalau dia pergi Sandakan, hampir wajib pelajar kita. Sebelum saya pulang, saya bertemu dengan timbalan Ketua Polis Daerah Sandakan. Saya beritahu dia ni kebetulan saya kenal dia. Saya kata, tuan, bawalah kawan-kawan polis datang makan di restoran alumni kami. Apa kata Superintendent Hamizi? Memang restoran itu terkenal sudah di Sandakan ini tu lagi, dia kata. Oleh itu siapa yang daripada Sandakan pergilah tengok. Restoran dia bersih, dijamin halal, dan suasananya begitu kondusif. Dan jangan silap, bukan saja nasi manuk ada, macam-macam menu ada, termasuk ikan bolu tanpa tulang ada. Lapar pula. Kan? Saya menyebut perkara-perkara ini bahawa mau memberitahu kamu bahawa alumni college ini bukan juga cincai, walaupun belum menjadi juara dunia. Dan Presiden alumni college kita sekarang ini, Saudara Fakhruddin Bian, dia adalah kontraktor kelas E dalam bidang binaan bangunan. Kalau kelas E ini paham-paham sajalah, berjuta nilai proyeknya. Tuan-tuan, anak yang saya sayangi sekalian, selepas bertolak daripada college sebentar lagi, tanamkan azam dan tekad. Saya mesti berubah daripada keadaan lama kepada keadaan baru. Mulakan sesuatu dengan ilmu yang kita miliki. Paling kurang ekon di rumah kita bagi yang mengikuti penghawa dingin. Jangan lagi panggil si Cin, Along dan macam-macam bikin. Kita bikin sendiri. Kosnya mudah, murah, dan kerjanya pun mudah. Kebanyakan ekon di masjid, di surau, di gereja, di dewan, di pejabat tidak berfungsi. Sebab dia yang pertama, dia tidak diservis. Sedangkan ekon perlu diservis sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Mana orang ekon? Betul, 6 bulan sekali ke 3 bulan sekali. Mana pensyarah ekon? Siapa pensyarah ekon? Mengajar ekon? Bagi marketing. Tidak, hari ini tidak ada program marketing. Sekurang-kurang 6 bulan sekali. Bila kita tengok ekon yang selalu kita nampak tidak sejuk, puncanya tidak dibersihkan, bah hapuk,
Yang kedua, gas habis. Begitu juga listrik. Kalau ikut selepas 10 tahun, semua rumah perlu dibuat pendawaian semula, rewiring. Tapi berapa banyak rumah yang sampai terbakar tidak buat rewiring? Ini adalah peluang sebenarnya untuk anak-anak sekalian. Begitu juga dalam bidang otomotif. Contohnya, berapa banyak kereta yang perlu diperbaiki. Sebab Malaysia bukan macam Jepun. Kita kereta 30 tahun pun masih berjalan di jalan raya, asap hitam keluar. Itu adalah peluang untuk kita bikin kereta otomotif. Jangan tunggu. Saya tahun lepas ada seorang bapak bertemu dengan saya. Anaknya lulusan otomotif. Dia buka bengkel kampung-kampung, dia bilang, di Ranau. Ini istilah dia, bukan saya. Bengkel kampung-kampung. Tadi itu bengkel bandar, kereta mewah. Ini bengkel kampung-kampung. Tapi dia memberitahu saya, anak saya, dia kata, tidak menang tangan untuk menerima tambahan-tambahan membaiki kereta. Paham sajalah, Ranau ini kan tengah-tengah. Kalau kereta mau rusak di Ranau, takkan kau tunggu mau pikir, mesti baiki di Ranau juga. Nampak tuh? Jadi anak-anak sekalian, jangan banyak tidur, jangan banyak ketawa, jangan terlalu banyak membuang masa. Ubahlah keluarga kita. College kita ini patut ditutup kalau dia tidak lagi berperanan untuk membantu anak-anak Sabah. Tetapi kerajaan negeri tidak akan menutup college ini. Jaminan ini diberikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kepada saya di Tanah Suci Mekah Ramadan lepas. Ketua Menteri adalah pengerusi lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah. Yayasan Sabah ini ditubuhkan tujuannya yang paling utama untuk pendidikan. Bukan kayu balak, bukan sawit, itu hanya alat untuk mencapai matlamat. Dapat duit dari kayu balak, dapat duit dari sawit, majukan pendidikan. Itu maksudnya. Nana sekalian, saya orang Sabah, kamu orang Sabah. Ada orang London sini, coba angkat tangan. Ada orang Cina sini, angkat tangan. Ada orang Jepun sini. Rupa macam Jepun ada. Rupa macam Jepun saja ada, bukan orang Jepun. Mari kita sama-sama berkongsi rasa. Saya sudah berusia 56 tahun. Saya sudah bertujuh. Dan Anda semua adalah pangkat anak saya, walau kamu tidak dilahirkan oleh istri saya. Yang saya mau cakap adalah negeri kita ini ketinggalan 30 tahun daripada negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Tapi orang kita hehe, buang masa, ambil dadah, merokok hari-hari, aramaiti hari-hari, karaoke hari-hari, lepas menyanyi beras jadah. Kita orang Sabah mesti berubah. Jangan tunggu orang datang mengubah, kita yang mesti mengubah. Macam mana kita mengubah? Dengan ilmu. Ilmu apa? Bukan ilmu semai, bukan ilmu mengasihi hilang senjata orang, bukan ilmu mengasihi besar perut orang. Ilmu sains dan teknologi. Ini kereta panjit tayar pun kasih tinggal tepi jalan, tidak pandai buka tayar. Bateri saja tidak berfungsi. Bukannya bateri itu dia punya tu saja nut itu, tahu nut longgar, di start sesek tidak mau, sudah kasih kuat saja dia. Mana apa ini spana nomor 4 kan, ada kan 4, nomor 10, nomor 8 pun tidak tahu, termasuk saya. Saya kasihlah, saya school driver, saya tidak tahu. Jadi tuan-tuan, anak-anak semua, pesan saya lepas ini, mulakan tindakan. Apa tindakan dia? Pertama, mulakan perniagaan. Perniagaan bukan bermakna mesti jadi jutawan, bukan mesti jadi ribuan. Kenapa lah bikin dapat 50 ringgit, tidak ada orang bagi duit di bus stop 50 ringgit tahu. Mulakan kecil-kecilan. Lepas
Pas itu tingkatkan ilmu dan kemahiran. Kami membuka peluang kepada anak-anak sekalian masuk dalam kursus sijil di college ini dalam bidang-bidang tertentu. Ada derma siswa disediakan, ada pinjaman bagi yang tidak layak dapat derma siswa. Jangan cakap saya soal kita tiada uang, kita akan cari uang sama-sama. Saya tidak mau pelajar kita lapar di college ini. Jika lapar, Samin adalah manusia yang berdosa. Jika pelajar-pelajar college ini belajar tidak cukup kemudahan, Samin adalah orang yang paling bersalah. Saya datang di sini dengan rasa tanggung jawab, bukan untuk berbangga jadi CEO, ada driver naik business class, tinggal di hotel berbintang-bintang. Bukan itu kebanggaan saya. Samin, kau adalah anak orang miskin, hina, penuh getah, yang murah harganya pada tahun 60-an dan 70-an. Kau masuk universiti, Samin, bukan untuk berbangga-bangga kau ada ijazah, kau ada master. Tapi kalau kau diberi amanah, kau kerja macam orang darjah 6, bagus kau letak di otak. Ini kata-kata ini bermain-main di telinga saya. Kadang-kadang saya tidak boleh tidur memikirkan kita semua. Saya tahu polisi ini banyak masalah, tetapi mengeluh bukan cara menyelesaikan masalah. Saya mesti melangkah dengan penuh semangat. Kadang-kadang gaya saja lebih, pocket tiada isi, kan? Tapi saya kena tunjuk yang saya kuat. Para pensyarah tidak boleh longlai, tidak boleh berjalan macam orang 60 tahun. Samin 56 tahun boleh naik lagi tingkat 3 di sana, di Sumbulan tu. Ampuslah, berhenti sekejap. Tapi saya mau tim saya ini bekerja lebih daripada kerja sebelum ini. Anak-anak sekalian, kalau kamu pergi ke college ini tahun 2021 ataupun 6 bulan pertama tahun 2022, bukan begini rupanya, lebih teruk daripada itu. Anak sekalian, saya bangga ini dapat bersama kamu. Saya mengaku saya agak letih sebenarnya, tetapi keletihan bukan alasan untuk saya tidak hadir bagi menghargai kamu semua. Tambah bersemangat saya tengok baju kamu cukup cantik. Dia punya logo itu menyerlah, kan? Siapa yang pilih baju ini dan logo ini? Punya cantik, macam ni lah kita mau. Semangat, Pak, kan? Semangat. Ini orang tanya, boleh bikin kereta sini? Boleh kalau kampung-kampung. Orang tanya, kamu baru balik daripada College Teknologi Sabah, betul? Bolehkah saya bagi ikon? Saya tengok dulu, bolehkah itu? Kan? Kemudian ada lagi seorang tanya, contoh Ahmad atau George, saya dengar kau baru balik kursus 2 bulan di College Teknologi Sabah, sana keke, macam di keke, kan? Bolehkah ini makcik punya wayar ini bikin takut, Pak, kan? Tajun-tajun sudah. Boleh kau tolong bikin kah? Kan makcik bayar, Pak. Susah tu tahu pakcik, rumah makcik ni besar tahu. Nampak tu lisan-lisan negatif. Dia belum bermula dengan mencuba, tapi dia sudah negatif awal-awal. Satu lagi saya ingatkan kamu, 3 bidang ni. Kamu berniaga, jangan mungkir janji kepada pelanggan. Kalau pelanggan cakap, Encik, berapa hari kereta saya boleh siap? Kan? Jangan kau cakap besok pagi pukul 8 pacak sini. Datang dia pukul 9 belum siap. Nampak tu? Tepati janji. Jadi dia punya ilmu macam ni. Kalau katakan dia hantar jam 9 pagi hari ini, patut boleh siap jam 9 pagi besok kan? Cakaplah 12 tengah hari kan? Pukul 2 petang, kasih ajal sedikit, Pak. Manalah tahu kan ada masalah-masalah yang tidak diduga. Tapi bukannya ditelepon dan menjawab sudah. Belum bangun.
Kan? Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Kan? Dia pun pikir macam-macam, bilang sudah kali cerita aku ini. Kan? Dan ada juga workshop yang tidak amanah. Dia baiki kereta, dibawanya kereta itu pergi buat kereta. Ada? Kan? Dia juli pula di pekan, pergi beli KFC, pakai kereta orang. Apa tu? Jadi sebenarnya yang membezakan kita selepas kita berilmu adalah perkhidmatan kita. Yang membezakan kami pegawai-pegawai ini selepas berijazah, berdiploma dan sebagainya, bersijil kemahiran adalah cara bekerja. Kalau bangga pun ada itu ini, ada IR lah, engineer, doktor lah, tapi kerja macam orang lulus tingkatan 3, bikin malu saja. Sila letak jawatan, saya akan luluskan peletakan jawatan. Kan? Alumni UMS pula itu. Nanti saya beritahu Datuk Dr. Kasim, apa punya alumni kau ni Datuk Profesor? Datang pukul 8, dia datang pukul 10. Inikah dia image orang Sabah, pemalas. Kalau orang Sabah terus pemalas, kita akan terus di bawah. Anak-anak sekalian, saya ambil satu contoh lagi. Ladang sawit. Sabah adalah negeri pengeluar sawit terbesar di Malaysia. 1/4 daripada sawit Malaysia datang daripada Sabah. Tolong pergi ke Felda Sahabat, Felda Umas, coba tengok siapa kerja di sana. Kita dari mana? Saya dari Jawa. Kalau orang Indonesia tidak lagi sudi datang ke ladang, ladang bakal ditutup. Jentera, jentolang, kasih jalan jentera di dalam sawit, bukan macam kasih jalan kereta di KK. Berapa ramai orang kita yang boleh kasih jalan jentera? Saya sengaja sebut-sebut ini semua. Bangunan yang susun bata, yang memaitung, yang berplaster siling, Filipin. Saya sampai di Guangzhou sudah lama, lebih daripada 10 tahun yang lepas. Ketika itu Guangzhou baru membangun. Saya masih nampak scaffolding dia daripada bulu pada ketika itu. Tetapi yang memanjatnya bukan orang Filipin, melainkan orang Cina. Cina tidak bergantung kepada negara luar dari segi buruh asing dan juga pakarnya untuk membangunkan negerinya. Lepas ini saya minta tolong sama kamu bawa logo kolej itu kan. Orang tegur kamu ceritalah peluang-peluang yang ada di kolej ini. Bukan saja bidang ini, tetapi bidang-bidang diploma, bidang-bidang sijil. Saudara Amin, setiap mereka ini perlu dibekalkan dengan kita punya brochure, kita punya apa tu, info tentang kursus di peringkat sijil dan diploma yang kita ada. Saya belakang sana ada pegawai saya, Farha, Sabri. Kami sedang memikirkan apa lagi yang kami mau bawa ke kolej ini. Walau dia tidak bertaraf diploma, tapi dalam bidang sijil kan, sijil profesional kan. Yang penting boleh keluar, boleh cari ini. Bukan minta duit sama bapa dan mama. Sudahlah untuk beli dadah, sudahlah untuk beli rokok, minta lagi. Itulah hinanya kita. Hina kan? Anak sekalian, ubah cara hidup kita. Tolong tidur awal, bangun awal. Tidur awal bukan bermakna pukul 8, 9:30, 10 tidurlah, jangan gadget lagi, jangan WhatsApp lagi, tutup dulu. Tapi besok pagi bangunlah awal, karena rezeki ada di waktu pagi, bukan di waktu petang atau tengah. Kalau kita buat temu janji pada sebelah petang, akan tertunda menjadi besok. Inilah pesan saya. Saya seorang anak orang miskin tinggal di asrama. Beza pelajar-pelajar hari ini dengan pelajar-pelajar kami zaman kami. Bukan bermakna zaman kami itu the best in the world, tidak. Tapi kami tidur awal, kami bangun awal. Anak-anak hari ini kebanyakan
termasuk anak-anak saya, anak-anak buah saya. Tidur pukul 1 pagi, bangun pukul 9 pagi. Itu kebanyakan begitu. Ubahlah. Satu lagi, saya beritahu juga kepada anak-anak semua, kalau kamu perlu berhijrah, pergilah berhijrah walau di luar negara. Yang penting ada pulangan kepada pendapatan kita, dan kita boleh mengubah keluarga. Saya ada seorang pelajar penjara, dan mungkin sebagian pelajar sudah pernah dengar cerita ini. Saya ada Rita Iting. Iting ini anak kepada mendiang Iting Tanah, dusun Tetanah, daripada Pulau Penyu. Saya mengajar Rita tingkatan 5. Dia bukan pelajar cemerlang, tapi dia lulus SPM dan menjadi seorang jururawat. Selepas beberapa puluh tahun dia bekerja dengan Kementerian Kesehatan, dia memilih untuk berhenti dan kini bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Gaji seorang jururawat, nurse, bahkan orang kampung bilang nas, bukan dokter. Gaji jururawat di Riyadh, Arab Saudi mengalahkan gaji dokter di Malaysia. Rita membuat pengorbanan, suaminya ada di sini, anaknya 2 orang dijaga oleh ibunya di Kuala Penyu, dan dia ada di Riyadh. Ini saya ingat tahun yang kelima, sebab dia sudah bertolak sana sebelum bikin. Saya mendapat undangan daripada dia, cikgu dia lah, marilah kita pergi jumpa kita di Riyadh. Tapi bila saya pergi buat umrah, kami tidak boleh pergi Riyadh. Kita cuma Mekah, Madinah, Jeddah saja. Jadi saya sedang merancang untuk pergi juga. Nah, anak sekalian, di luar sana ramai orang yang berjaya. Contohi orang yang berjaya, bukan contohi orang yang gagal. Ketika saya menjadi guru dahulu, ya, saya ini otai 90 be honest, sudah ada ijazah sarjana muda sastra kepujian dia pakai dari University Malaya. Saya balik, saya jadi guru. Gaji guru bukan besar pada tahun 90, 1.110 ringgit basic. Dengan elaun guru tidak banyak ketika itu, hanyalah dapat kurang daripada 1.500 ringgit. Tapi sepupu saya, Dani Amjad, seorang executive chef, sekarang dia bertugas di sebuah hotel 5 bintang di Kuching. Dia meninggalkan kampung saya tingkatan 3, dan dia anak yatim. Saya miskin, saya ada ibu, saya ada bapak. Dia dijaga oleh almarhum datuk saya, Haji Osman Taha, karena bapaknya meninggal ketika dia masih sekolah rendah. Dia memilih untuk berhijrah ke Kuala Lumpur, dan hubungan kami bertahun-tahun terputus. Masa itu bukan ada telepon, bukan ada WhatsApp, bukan ada Facebook, entah hidup entah meninggal. Lepas itu saya dengar dia sudah bekerja di Promenade Hotel. Saya pergi cari di Promenade Hotel. Kini gajinya melebihi seorang pegawai kerajaan kumpulan dia. Belas ribu sudah gaji. Dia tidak ada diploma, dia tidak ada ijazah, English pun ditampukkan macam saya. Tapi dia ada kemauan untuk berubah, dan dia belajar mengubah hidupnya karena dia datang daripada keluarga yang miskin. Baiklah, keseluruhan ucapan saya hari ini menyebut tentang miskin susah. Mungkin ada yang berdetik di hatinya, dia mau jawab dalam hati dia, Haji, CEO minta maaf lah, bapakku pegawai lah, CEO bapakku boring lah Haji cakap orang miskin kan. Bapakku cikgu gaji 10.000. Mungkin ada yang berkata begitu. Bapak aku adalah pemilik homestay 10 unit di Kundasang sana, minta maaf saja CEO. Mungkin ada hati kecil berkata begitu. Kepada orang yang berkata begini, saya ingin bagi satu jawaban. Duit bapakmu adalah duit bapakmu dan milik adik-beradikmu, bukan hakmu seorang saja. Betul. Kalau kau ambil semua, kau makan duit haram. Bapak akan pergi bila tiba masanya. Harta itu akan dibagi-bagi adik-beradik. Jangan berbangga dengan waris, dengan harta waris, termasuk banglo mewah milik bapakmu. Kau cari sendiri.
Dan itulah sebenarnya lebih mahal harganya berbanding dengan mewarisi kekayaan dan kebolehan ibu bapak. Boleh tak? Boleh kamu paham? Boleh. Nanti kamu jangan marah-marah pula siu pagi-pagi. Bukan marah, tapi saya mau bersungguh. Saya tidak lagi mau melihat anak Sabah ini leka dan membuang masa. Tiada lagi daerah di Sabah yang saya tidak pernah jejak. Tetapi orang-orang kita pukul 9 masih pakai kain. Tahu kain? Kain malam tuh, belum mandi lagi 9. Macam mana mau maju? Tapi kalau pergi Semenanjung, saya baru balik kepada Kelantan. Pegawai saya Farhan, bersama-sama kami ada 2-3 orang lagi, konsulit. Dia orang pukul 7 pagi sudah kutip duit, sudah buka warung di tepi rumah, jual nasi lamak, nasi belauk, sekurang-kurang 50 ringgit, 100 ringgit satu hari. Kita apa? Kalau kamu mau tahu cerita ini, kamu ikut saya. Kita pergilah di tempat-tempat pedalaman. 6 daerah termiskin di Malaysia ada di Sabah. Mari kita pergi Paitas, mari kita pergi Paitan. Tiada pendapatan, susah, kasut pun dah berganti, Pak. Jadi ada orang pernah tanya saya, Haji, kau lama di Semenanjung. Betul, saya sekolah di Semenanjung, universiti di Semenanjung. Waktu bekerja hampir setiap bulan pergi Semenanjung. Apa beza miskin di Semenanjung dengan di Sabah? Saya beri jawaban. Saya sudah pergi daripada Perlis sampai ke Johor Selatan, Gua Musang di Pantai Timur, Hulu Tembeling. Tahu Hulu Tembeling di Pahang? Hulu Tembeling ni kalau dulu macam kina batangan lah, sekarang macam tongot. Sekarang sudah maju sudah. Orang Semenanjung kalau dia miskin, dia ada proton saga kelabu di tepi rumah tu. Walau tiada parking, proton saga kelabu batch pertama. Motosikal 2-3 biji, pilih saja. Orang Sabah kalau miskin, basikal pun tiada di rumah. Tahu basikal? Biskal. Nah, ini sebutan orang Sabah ni. Biskal, B-I-S-K-L. Maklumlah orang Sabah ni sekolah pun e-school. E-school. Basikal pun tiada di rumah kalau sudah miskin. Tapi orang akan tanya saya, macam mana dia hidup Haji? Oi, masih ada ikan di sungai, Pak. Di Pegalungan, ikan yang mahal di KK itu apa nama ikan tu? Ikan palian. Ikan palian ini di KK 150 1 kilo. Ikan sungai yang besar, lemak. Di Pegalungan 15 ringgit sekilo, kalau Haji Samin free. Betul. Sayur dia orang tanam macam-macam, tumbuh kan. Inilah beza kemiskinan di Sabah dengan kemiskinan di Semenanjung. Anak-anak sekalian, college tidak boleh mengubah kehidupan kamu. Yang boleh mengubah kehidupan kamu adalah kamu sendiri. Lepas ini, bekerjalah di mana-mana, berniagalah walau secara kecil-kecilan. Janji jangan hanya mengharap papa dan mama. Cukuplah ibu mengandung 9 bulan, bapak membesarkan bertahun-tahun lamanya sampai masuk Kolej Teknologi Hasan Sabah. Kalau masih lagi minta duit, sangat bikin malu. Cipta duit, usahakan supaya kita ada duit, kita belanja balik ibu dan bapak kita. Orang-orang Islam bawa ibu dan bapak pergi menunaikan umrah, bawa dia pergi melancong di KLCC. Orang Kristian boleh bawa pergi Jerusalem, boleh pergi London, di London Bridge sana, selfie sama ibu sana. Mari mak, selfie. Barulah ini selfie mana? Tomot, Kuamut, kan? Pegalungan. Buat apa tempat yang sama? Tidak bahagia buat dia. Pada satu ketika
Saya kongsi ini bukan minta puji, saya dilipas sudah daripada minta puji. Saya banyak kerja daripada minta puji. Saya bawa ibu saya ke Batam, Indonesia. Siapa belum pergi Batam, Jakarta, malu sama mama saya lah. Mama saya sudah pergi Jakarta, Mekah 2 kali. Sekali haji, sekali umrah. 2 kali umrah, sekali haji. Saya pergi bawa dia pergi Batam. Batam ini daripada Johor naik dia, dekat dalam 1 jam naik bot, macam menumbuk Labuan punya bot. Sampai di sana, saya tahu mama saya ini dia ada duit. Bila saya bawa jalan, bukan saya tanggung pun, saya beli tiket kapal terbang dengan hotel. Bila anak-anak dia tahu yang mama pergi ke luar negara, masing-masing salam berisi. Tahu salam berisi? 100, 300, 500, 1000, kumpul-kumpul, banyak duit dia. Sampai di Batam pada satu pagi saya minta duit dia. Ini saya cerita dengan kamu, betul-betul kejadian benar. Jika saya berbohong, ibu saya masih ada. Beli ke kampung kerukan, walaupun ibu saya ada, walau agak usul. Saya bilang, mama ada duit kan? Saya sepanjang hidup saya tidak pernah minta duit tau. Saya tidak akan minta. Walau waktu sekolah, minta makan pandai, minta duit tidak pandai. Saya tahu mama saya tidak ada duit. Saya pergi sekolah 10 sen pun saya tidak ada duit. Mama saya pergi kenyang-kenyang pagi pergi sekolah, tengah hari ada makan. Orang pergi kantin, saya tengok saya tidak ada uang. Kami ada 9 orang di belakang. Tiba-tiba ketika saya bergelar pengarah Yakin Sabar, saya bawa dia bercuti, saya minta duit. Apa mama saya cakap? Kenapa kau kurang duit kau? Tidak mas, mari 300 ringgit. Dia tidak banyak cakap. Dia 3.000 ada, 300. Easy kata orang Pinang. Laju dia bagi saya 300 ringgit. Saya bagi dia 1 juta rupiah. Mak, saya bilang, cakap saya lah. Mak, saya bilang, hari ini mama jadi jutawan. Ya nak, kau tidak mampu jadi jutawan Malaysia bagi duit, bagilah jutawan rupiah Indonesia. Kan kan? Itu saja kami punya dialog pada hari itu. Saya bagi dia duit 1 juta, dia bilang mama belanja. Lepas itu saya bagi lagi duit lain. Cuma yang tadi itu saya mau duit dia, baru dia paham tukaran asing 300 ringgit ketika itu 1 juta rupiah. Gembiranya dia, saya tidak boleh cerita dengan kamu. Dia sangat gembira. Ibu bapak ini, dia sangat suka kalau anak-anak bawa bercuti. Dan kita tengok minat dia. Kalau dia suka pergi masjid, bawa pergi masjid lah. Kalau dia suka pergi tempat-tempat yang shopping, kan bawa dia shopping lah. Nah, begitulah. Jadi saya sudah bercakap panjang. Saya harap kita bertemu lagi di tempat lain. Kalau kamu nampak saya di mana-mana, jangan kamu lari. Saya ini makan nasi juga, tidak pernah makan orang. Tolong ingatkan saya yang ketika itu barangkali sudah bongkok dan rambut memutih. Haji Samin kan? Ya, saya. Masihkah kau ingat? Tidak ingat. Confirm tidak ingat. Beritahu saya ni Haji adalah pelajar. 2 bulan kita bersama di KTWS. Saya belajar dalam bidang otomotif. Sekarang saya buka bengkel kereta di Pekan Telupin. Ini contoh. Seorang lagi saya temui, Haji Samin kan? Ya. Masih Haji ingat? Confirm tidak ingat? Saya ini adalah pelajar program UP 2 bulan membaiki ikon. Sekarang saya bikin ikon dari rumah ke rumah di Paitan. Seorang lagi datang, bidang-bidang lain, elektrik dan sebagainya, beritahu saya telah membaiki 2 buah gereja, memasang wiring dan juga me-wiring semula 5 buah masjid.
Saya Dato' Haji, saya lahir daripada Kolej Teknologi Asasara. Bagi seorang guru macam kami, itulah kepuasan dalam hidup kami. Jangan beri kami kek, nanti kami bikin manis. Jangan beri kami hadiah, nanti kami leka dan lupa. Berikan kami hadiah berupa kejayaan. Jika Anda selepas ini berubah menjadi insan-insan yang berjaya, itulah sumbangan kecil yang kami akan saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari penghitungan nanti. Saya gembira bersama kamu. Saya bangga dengan usaha kamu semua. Dan saya lagi bangga jika kamu boleh mengubah nasib keluarga. Al-Faz Bismillahirrahmanirrahim. Saya beri kawan-kawan menutup dan menangguhkan kursus khas selama 2 bulan dalam bidang elektrik, handphone dan otomotif di Kolej Teknologi.